Apa? Cik Asli tak nak? Cik Asli, ya? Asli. Oh, Asli pinggul. Bila dia pergi? Kat sekolah. Tak bunyi sekolah ni. Dia tak ada. Ha? Ustaz. Ustaz pergi bulan depan. Bulan 2. Keluar cuti 24 bulan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'alaika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi fa'afini fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya bani Adam hal adulluka alayya syajaratil khuldi wal mulkin la yabla. Al-ayah. Wa qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim, amma ba'du. Alhamdulillah yang dimuliakan fadhilul imam, tuan imam, ustaz, mengisi seluruh kuasa tuan-tuan, hadirin yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah allazi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli syai' kulluhu min Allah wa kulluhu ila Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama bersyukur kita kepada Allah Ta'ala dengan setinggi-tingginya, dengan limpah kurnianya, maka kita dapat bertemu pada malam ini dan beribadat kepadanya. Sesungguhnya kurniaan Allah kepada kita melebihi segala-galanya, yaitu Allah beri kita iman dan juga Islam ini. Semoga Allah Ta'ala kekalkan hidayah kepada kita. Semoga Allah Ta'ala sentiasa berikan taufik kepada kita dan hidayah kepada kita. Dan semoga Allah Ta'ala ampun dosa kita. Semoga Allah Ta'ala menambah amal kita lagi dan lagi, lagi dan lagi. Sesuai dengan umur kita bertambah, semoga Allah juga tambah kita amal ibadat kepadanya. Semoga kita tidak terperangkap, tidak diberi oleh Allah, yaitu atas perkara istidraj. Kita menjadi hamba yang tidak bersyukur kepadanya. Kita bimbang diberi nikmat, lagi diberi nikmat lagi, diberi nikmat lagi, tapi kita semakin jauh daripada Allah. Wal'ayazubillah. Maka atas maksud itu tuan-tuan semua diberkati oleh Allah kepada kita. Sama-sama kita bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW, semoga dengan berkat baginda dan hadiahkan khususan Al-Fatihah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan seluruh ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda, kepada para tabi'in, tabi'in dan salafus soleh, wali-wali Allah, para syuhada alim nama, terutama guru dan juga guru-guru kita, dan kepada khususan almarhum Imam Syekh Ibn Athaillah pengarang kita Hikam ini, dan juga seluruh guru-gurunya, murid-muridnya, dan juga ahli keluarga dan juga keturunannya. Juga kepada khususan almarhum ayah dan ustaz yang dimuliakan Allah Ta'ala, almarhum Abdul Ghani bin Ahmad Kecik dan seluruh ahli keluarga dan juga keturunannya. Juga kepada khususan almarhum ayah dan bunda, mentua dan pak mentua kita semua hadir pada malam ini, dan seluruh ahli keluarga kita dan juga keturunan kita, dan seluruh umat Islam, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Dan juga tak lupa kepada khususan almarhum Abang Pak Ustaz yang baru meninggal semalam, almarhum Tunggu Ustaz Haji Zakaria bin Haji Ahmad. Semoga dicucur rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah. Maka Allah izinkan Ustaz untuk datang malam ini. Ikut jadual Ustaz, memang Ustaz balik kampung. Tapi dah semalam ada kematian Ustaz Zakaria, almarhum Abang Ibu Ustaz meninggal dunia. Sakit lama 2 tahun lebih, sakit tumor. Jadi semalam akhirnya Allah jemputnya juga. Allah Rabbi, sembahyang di Masjid Ibu. Ada tuan-tuan pergi kat sini kan? Ada siapa yang pergi? Tak apalah, bagaimanapun Allah rahmatinya, Allah redha kepadanya. Jadi saya dapat hadir malam ni. Cuma pada bulan depan mungkin saya tak ada. Waktu itu waktu Ustaz pergi umrah, jadual itu. Mungkin kita boleh tengok hari yang Ustaz free, Ustaz boleh ganti ke apa kan. Walaupun kuliah ini masih lagi kuliah percubaan untuk supaya tidak menjadi berat untuk Ustaz. Maka Ustaz jika ada kelapangan Ustaz hadir, Ustaz bagi tahu. Dan jika Ustaz tak lapang, ada kerja, Ustaz perlu balik, maka Ustaz bagi tahulah. Ustaz tak dapat hadir kuliah. Subhanallah. Semoga sedikit amal kita, tuan-tuan, Allah Ta'ala terima kita, Allah pandang kepada kita, insya-Allah. Allah Rabbil. Tuan-tuan. Subhanallah. Kalau ikut kata Tuanku Syekh Zain Asri dalam kuliah dia, tuan-tuan, sebenarnya masa kita terlampau singkat. Masa kita sangat singkat. Tadi kawan saya daripada Mekah hantar WhatsApp kepada saya. WhatsApp tu bertarikh kemarin, hari Sabtu, 28 bulan. Dia ambil gambar dekat Padang Arafah. Dia rakam direct lah, personal rakam. Rumput hijau tinggi macam lalang rumput. Kira rumput yang tak diracun lah, disubuk. Jadi dia kata kalau keadaan yang ada ni, Padang Arafah ni, jika musim Ramadan nanti ataupun musim haji nanti, keadaan Arafah tu memang Masya Allah rumput yang begitu sekali. Maka di situ tuan-tuan, sudah tak lagi bersuluh tanda-tanda akhir zaman tu jelas dan nyata, cuma kita tu tak ambil faham lah untuk nak ambil iktibar. Apakah Allah tak bagi kita peringatan? Falamman asma zukiru bih, kata Allah. Allah bagi peringatan kepada kita. Cuma kita ni lupa lalai. Dan kita pun macam dak lagi ikut macam tu lah. Kita tak apa nak bersedia. Itu memanglah tanah subur. Hijau lah. Kita kata macam tu. Kan? Dan di antaranya juga tanda akhir zaman tu, Nabi sebut bila tiba Imam Mahdi nanti, jika tiba Imam Mahdi walaupun bersalji, jika kamu terpaksa merangkak dalam salji, kamu kena pergi berbai'ah dengan dia di Mekah. Berbai'ah dengan Imam Mahdi. Walaupun waktu itu di Mekah tu salji. Kalau tengok pada suhu kadar cuaca di Mekah, Madinah ni Masya Allah, hujan yang kuat, dan sejuknya, dan ada pula hujan-hujan ais dan batu. Kan? Jadi ke arah itu semakin hampir. Subhanallah. Subhanallah, dahsyat. Maka kita kena duduk dan kita kena alert, ambil tahu juga apa yang berlaku pada dunia ini, dan keadaan yang ada. Contoh-contoh peristiwa-peristiwa, supaya kita ni dalam keadaan sentiasa bersiap sedia untuk nak beramal, nak balik kepada Allah. Soal kiamat yang dekat, iaitu kematian kita tu paling hampir dengan kita hari-hari. Kematian tu berlaku dan juga dekat dengan kita. Cuma giliran kita tak tahu. Cuma kita takut Allah ambil nyawa kita dalam keadaan disebut oleh Allah aghaznahu ba'tatan. Allah rentap, Allah cabut nyawa kita tiba-tiba ba'tatan. Dia rentap macam tu, kita tak sempat nak bersedia apa-apa, terputus harapan. Macam ditunjuk viral dalam video-video dalam Facebook tu. Di antara ditunjuk rakaman mereka yang mati, dan mereka nampak malaikat maut datang kepada mereka sampai mereka berkipas tolak-tolak.
tolak. Dia pun nampak. Akhirnya dia pun berjatuh terkulai. Malaikat tu ambil nyawa mereka. Cuma dalam rakaman tu tak nampak, tapi kelakuan orang nak mati tu nampak. Jadi kita takut dia ambil nyawa oleh Allah kepada kita dalam keadaan yang macam tu, dan kita pun tengah tidak bersedia apa-apa. Wal'ayazubillah. Hadirin sekalian, maka Allah beri kita peringatan. Hayya 'alas solah, datang ke surau masjid ni kan. Kita datanglah. Kita ambil tanggungjawab kita datang ke rumah Allah. Ketika Allah panggil kepada kita untuk hadir. Subhanallah. Baik, kita masuk sekarang bulan Rejab. Dah masuk 5 atau 6 Rejab kan? 6. Ni bulan Rejab. Masuk 6 Rejab. Kau tak silap Ustaz 6 Rejab. Allah masuk Sayyidina Muhammad. Baik, jadi walaupun disebut Rejab, nampak saya mengatakan Rejab itu bulan Allah, Sya'ban bulan Nabi Muhammad, Ramadan itu bulan umat Nabi Muhammad. Dan demikian ada yang proses bulan. Walaupun ada khilaf pendapat mengatakan tidak ada nas dan sebagainya, apapun di antara Rejab, bulan yang Rejab Sya'ban ini, bulan yang Nabi melipat gandakan amalan. Begitu. Sebab supaya bila Ramadan nanti menjadi kita lebih kuat untuk beramal. Sebagai bulan yang kita nak panas injil, Rejab Sya'ban ni kita tingkatkan amalan. Semoga bila masuk Ramadan, satu Ramadan tu waktu yang kita melonjak untuk nak beramal kepada Allah. Semangat kita berkobar-kobar. Sampai Nabi sebut di antara hadis Nabi, bila tiba Ramadan, kamu tunjukkanlah usahamu, kesungguhanmu, seronok suka nak beramal kepada Allah. Jika pada bulan-bulan lain tu dianggap kita malas, kita tu memang penyegan. Tapi bila tiba Ramadan, tunjuk sifat kamu untuk berseronok nak beramal. Sifat suka tu pun dah dikira sebagai pahala yang besar sebab kita suka. Sebab bulan Ramadan yang Allah sendiri suka Ramadan. Seluruh alam semesta langit dan bumi itu cinta suka Ramadan. Dan Ramadan tu untuk kita. Maka nak bagi datang semangat zahir untuk beribadat. Bulan Rejab ni bulan kita mula meningkatkan amal kita, insya-Allah. Semoga dengan kita kuliah seperti ini menjadi juga sebab untuk menyuntik semangat kita untuk beramal ibadat kepada Allah Ta'ala. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka bagaimana begitu sekalipun, dalam beramal itu ulama menyusun peringatan kepada kita supaya kita tidak terjebak dalam nak beramal ibadat kepada Allah. Hati-hati. Keadaan sekarang ni masih ada lagi orang-orang yang terperangkap dengan ajaran yang sesat. Nanti saya akan cerita keadaan yang ada dekat dengan kita ya. Walaupun dia rakam video, tak apalah, pergi cari tempat tu. Tapi keadaan tu hati-hati. Jika ada tuan-tuan yang pergi mengaji tempat yang saya maksudkan ini, tuan-tuan kena berhenti dengan penggila kita. Sebab benda yang pengajian yang ilmu yang nampak macam pelik semacam. Baik, insya-Allah kita sempat saya akan sebut nanti. Kita malam ini sambung hikmah yang kedua, tuan-tuan. Hikmah yang kedua. Dengan rakaman ini saya boleh rujuk jika saya lupa nanti. Rakaman yang kedua. Jadi terima kasih abang buat rakaman ini untuk rujukan kita ulang balik peringatan untuk Ustaz juga. Subhanallahal-azim. Hikmah yang kedua. Qala musannif rahimahullahu taala, iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi min syahwatil khafiyati wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fi tajridi inhitatun minal himmatil aliyah. Al-hikmah. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka kita mengaji kitab hikam ni disebut kitab ilmu yang tinggi, ilmu tasawuf, yang membawa kepada tarikatnya, membawa kepada ilmu memahami pada hakikatnya. Namun apakah kita tak layak nak mengaji? Layak. Kita tak dapat ambil sepenuhnya, ambil sikit. Macam orang kata, saya nak makan cabai pedas ni, bulan ni pedas ni. Kalau pedas tak boleh banyak, boleh sikit sudahlah. Begitu. Jadi ilmu ini bagi kita ini harus kita tahu tujuannya nak membantu ibadat kita ni lebih cantik, lebih baik. Pada kata-kata hikmah ulama Syekh Imam Ibn Athaillah rahimahullah taala ini, iradatul tajrid, keinginan untuk tajrid, yakni syahwat, kemahuan. Keinginan itu maksudnya kemahuan. Untuk tajrid
Apa makna tajrid? Apa maksud tajrid? Maksudnya melulu beribadat. Keinginan, semangat nak melulu beribadat tanpa berusaha kepada dunia. Maksudnya ada sebahagian daripada masyarakat dia ni mungkin baru dapat hidayah, nak berubah. Dan dia dalam dunia dia sudah duduk dalam lama, dan dunia kesesatannya atau dunia kelalaiannya, dunia pekerjaan yang sibuk sampai tak peduli tentang agama langsung, ataupun dia baru dapat hidayah, dia baru nak mula berjinak. Jadi dia nak mula dekat diri kepada Allah, ibadat kepada Allah. Maka dalam hal yang sama, dia masih bekerja dalam hal dia seorang pegawainya, dia seorang pengarahnya, dia seorang pejabatnya, kilangnya, atau gurunya, atau kita masih ada pekerjaan kita punya. Tuan-tuan, keinginan seseorang tu untuk tajrid ni melulu beribadat tanpa berusaha dunia. Padahal Allah Ta'ala masih menempatkan dia, meletakkan engkau pada golongan orang-orang yang harus berusaha untuk mendapat keperluan sehari-hari. Macam yang pertama. Maksudnya Allah letakkan kita tu pada tempat pekerjaan kita duduk tu tujuannya untuk dapat keperluan sehari-harian. Kita punya tanggungjawab, kita ada anak isteri, kita nak banyak bilapi bilayak, yuran anak-anak. Semua tu perlu kepada kita mencari rezeki daripada Allah yang Allah letak pada kita. Jangan sampai semata-mata nak bertaubat, nak ibadat, nak kita berhijrah ni, kita tinggal kerja kita. Maka siapa nak tolong banyak yuran bilapi bilayak kita? Takkan kita nak pergi minta ihsan kat orang, tolong saya. Kita pergi pakai serban jubah ke, kita minta pergi buat sorat ke, kita pergi jumpa orang, kita bawa bilapi bilayak, minta masjid syurah tolong bantu kita. Apakah begitu? Sedangkan kita punya tanggungjawab, anak bini kita nak perlu beli beras, nak pergi makan mereka. Jadi, bila mana seorang suami ataupun seorang isteri atau suami, terutama suamilah, tanggungjawab dia ketua keluarga. Bila mana dia nak berubah balik kepada Allah, sedangkan dia ada pekerjaan tanggungjawabnya, lalu dia cuba-cuba nak meninggalkan pekerjaan tu, nak tinggal pekerjaan dia tu. Boleh, kita nak pergi bekerja, nak keluar setengah-setengah jemaah tu dia ada dakwah, keluar 2-3 hari kan. Orang tu tak salah, boleh. Keluar 40 hari, boleh. Tapi kamu kena siap sediakan keperluan isteri kamu tu, supaya dia tidak sengsara siksanya. Ustaz, saya tawakal kepada Allah, nanti Allah hantarlah bantuan. Allah, itu salah. Bukan macam tu. Tawakal kita boleh keluar pergi sana, kita ada makan minum cukup sempurna, anak bini kita. Tak boleh. Tawakal yang salah. Tak kena. Sebab takut nanti timbul fitnah kepada agama. Dan fitnah itu balik pada diri kita. Sebab kita tak tahan. Telinga kita tak tahan. Kena beletiak dengan bini, kena marah dengan bini. Subhanallah. Sebab beletiak dengan bini ni, satu hari Rasulullah SAW keluar duduk dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni dalam kisah yang saya tengok tu, ceritakan Abu Bakar As-Siddiq ni dia akan ikut. Jika Nabi itu senyum, dia pun senyum. Jika Nabi itu bersedih, dia pun bersedih. Apa saja Rasulullah buat, dia akan buat. Jika Rasulullah itu ketawa, dia pun turut gembira tunjuk ketawa atas apa yang Nabi ketawa. Satu hari mereka duduk berdua, baginda duduk dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi pun tak cakap, duduk dia tak cakap. Abu Bakar pun diamlah, takkan bercakap selagi Nabi tak cakap. Duduk berdua diam tu, tiba datang Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Datang Umar Al-Khattab, maka tengok Abu Bakar pun senyap, Nabi pun senyap. Maka Umar pun mula bercerita kepada Abu Bakar Siddiq, kepada Rasulullah SAW, tentang perihal masalah rumah tangganya. Saya ni pening kepala, bini duduk beletiak. Jadi saya pun tak tahan ni, kata dia. Perempuan kalau beli kena tak cukup ni, tak cukup duduk dan dibising beletiak, tak tahan. Bila Nabi dengar Umar Al-Khattab menceritakan tentang masalah isteri, literan isteri kat rumah tu, dengan agam isteri yang bising yang membebel tu, Nabi ketawa. Jadi Umar Al-Khattab jadi terkejut, pelik. Masih pun Nabi ketawa pula. Lepas tu Abu Bakar pun juga ketawa. Maka kata Umar Al-Khattab, aku kalau Abu Bakar ketawa, aku tak heran.
Sebab Abu Bakar ketawa ni, dia akan ikut apa yang Nabi ketawa. Dia pun ketawa. Tapi heran sebab kenapa Nabi ketawa. Ya Rasulullah, kenapakah engkau ketawa ya Rasulullah? Kalau Abu Bakar ketawa tu, aku tak pelik sebab dia ikut apa yang engkau ketawa. Tapi kenapa engkau ketawa ya Rasulullah? Tadi duduk-duduk senyap, sama-sama senyap. Nabi berkata, wahai Umar, aku sebenarnya, aku pun pening kepala dengan anak kamu berdua. Sebab isteri baginda Nabi, Aisyah tu anak Abu Bakar Siddiq. Isteri Nabi pula, yang tu Hafsah kan, anak Umar Al-Khattab. Aku juga pening kepala dengan anak hampa berdua ni. Maksud bini kat rumah Nabi juga, dia beletiak macam mana bini Umar beletiak. Mak borek, anak berintik, macam tu lah. Umpama begitu. Jadi, baru boleh faham ketawa sama-sama. Subhanallah. Jadi, balik pada perkara tadi, soal itu soal perkara fitrah. Namun dalam hal ini, jika Allah letakkan kita pada keadaan kita ni beribadat, bekerja. Jadi, keinginan untuk kita nak melulu ibadat, nak beramal, nak pergi iktikaf, sambil tinggal balik tengah hari kerja mutabik, politik kerja. Sedangkan Allah letak kita pada perkara dunia, menempatkan kita kepada keperluan-keperluan harus yang kita kena cari untuk dapat keperluan makan dan minum. Kalau kita seorang-seorang tak apalah. Nak kita kena makan sehari 3 kali, kena ada beras, kena ada ikan sebagainya. Maka tak boleh macam tu. Demikian itu kata ulama, merupakan keinginan yang macam tu termasuk syahwat hawa nafsu yang samar. Syahwat hawa nafsu. Maksudnya nafsu tu dia nak terus berubah. Ada setengah tu dia nak berubah, nak jadi alim terus, nak jadi naik makam darjat tinggi, nak jadi wali umpamanya, nak jadi warak, nak terus berubah jadi alim. Maka dia tinggalkan tanggungjawabnya. Dia mula mengasingkan diri. Dia mula menampak orang itu tak baik, dia yang baik seorang. Dia mula nampak orang itu tak berubah, dia yang berubah. Dia cuba melihat apa mereka buat, nak diberikan teguran-teguran, dia yang benar. Hati-hati. Dan kerjaan-kerjaan yang disebut oleh orang-orang lain, dia kata, wah ni semua ni dunia pegang ni. Maka di situ dia akan bermusuh dengan dunia dia. Sedangkan dia masih perlu keperluan sehari-hariannya. Allah. Faham tuan-tuan tak? Jadi kita tengok parti anak kita, suami kita, dia ada pekerjaan. Macam satu golongan yang baru terlepas, yang mereka ni nak pergi tunggu Imam Mahdi dekat Mekah Madinah. Tapi tinggal jual tanah, jual rumah, jual kereta, pergi duduk di Madinah, tunggu, duduk di Mekah. Daripada masuk sebelum Ramadan pergi, sampai Ramadan tak balik lagi. Dah visa dah tamat, sampai haji tak balik lagi, visa dah tamat. Akhirnya kerajaan dapat tahu, kerajaan ambil tindakan. Hantar Malik dan Arab Saudi pun tahu tentang mereka. Cuma dicas mereka sebagai duduk overstay lebih limit. Dicas bawa ajaran yang sesat ke apakah? Di sana Arab Saudi dipancung kepala. Bahaya lagi. Akhirnya buat balik semua. Mereka tu ada yang kerja askar, tentera. Ada yang ada pekerjaan-pekerjaan, maka ditinggalkan pekerjaan. Ada guru-guru agama, guru kafah, ditinggalkan. Sebab kononnya nak pergi tunggu kemunculan Imam Mahdi. Jadi dia tak orang yang terpilih menjadi pembela, penjuang, pengikut Imam Mahdi. Allah. Sedangkan dalam Islam, kita bukan suruh pergi tunggu. Tunggu kemunculan Imam Mahdi datang, baru kita pergi berbiak dengan dia. Maka di sepanjang itu, sebelum kemunculan akhir zaman, Imam Mahdi timbul, belum disebut-sebut oleh syarah-syarah guru Imam Mahdi yang sebagainya, bentuk cara dan juga tanda-tanda. Tapi kita kena tunggu di tempat kita dan teruskan kehidupan kita seharian. Kita bergaul, kita guru, kita ada ladang kebun, teruskan. Di samping kita bersiap sedia dengan iman dan amal kita, tingkatkan amal kita, iman kita bertambah. Bukan suruh pergi tunggu, muncul, akhirnya tak muncul. Hanya duit dah habis, modal dah habis, merempat duduk dekat dataran di Masjid Nabawi, menjadi peliharaan dataran. Boleh salau dan minta sedekah sebagainya. Ada travel yang pergi umrah jumpa, bagi duit kat lepak. Sedihlah. Sehingga menjadi satu isu yang menyebabkan tanggapan Arab Saudi kepada Malaysia dah berubah berbanding dulu. Tanggapan mereka kepada Malaysia ini sebuah negara yang sangat-sangat baik. Dia punya rakyatnya yang datang buat kerja ibadah haji dan umrah itu masih lagi keadaan yang baik, disiplinnya, peraturannya tetap ikut taat. Hari ini berubah banyak, berlaku isu-isu di antara rakyat kita juga, termasuk orang-orang yang buat penipuan pada visanya dan pada duduk lebih had tempoh masanya. Semua-semua itu menjatuhkan nama baik kita juga. Wala'azubillah. Namun apa yang disebut pada perkara ini, melulu untuk beribadat.
tujuan nak pergi jadi pengikut Imam Mahdi contohnya, maka tinggalkan pekerjaan. Jual semua, jual barang-barang, jual kereta, jual rumah. Mak bapak, mak yang sakit, mak yang ayah yang sakit, sampai meninggal semua tu. Tinggalkan. Semata-mata nak ambil. Kerana ada Datuk Guru yang bawa ajaran itu kepada mereka. Subhanallah. Maka hati-hati tuan-tuan. Hati-hati. Akhirnya, dah tunggu tak muncul-muncul. Dan modal dah habis. Dan anak pula dah kecil, dah mula nak pakai pampers, nak pakai susu, nak minum susu. Kos-kos itu. Akhirnya, kita terpaksa kembali kepada keadaan yang asal. Disebut nanti di sini, bila kamu kembali kepada pekerjaan yang kamu tinggal tu, akhirnya pekerjaan tu meninggalkan kamu pula. Kamu pula mencari-cari kepada pekerjaan tu. Balik semula kepada dunia kamu. Masa tu kita akan jadi, kita punya jiwa kita akan jadi down. Kita nanti takut, kita akan mula memfitnah agama tu sendiri. Sebab perbuatan kita tu salah mengambil tanggapan, cara nak beramal. Apakah kita ni tak mau jadi pengikut Imam Mahdi? Apakah kita juga tidak setuju atau kita ni tak percaya Imam Mahdi? Kita pun percaya, kita pun tahu. Jika ada kesempatan, jika Allah pilih kita, jika Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita untuk jadi pengikut Imam Mahdi, kita insya-Allah kita akan pergi. Semoga Allah bagi kita iman yang kuat untuk pergi berbai'ah dengan Imam Mahdi nanti. Jika muncul pada waktu umur kita. Namun jika belum muncul, bukan kita melulu beribadat, pergi duduk tunggu, tinggalkan kampung halaman. Bismillah. Tuan-tuan. Sampai ada di antaranya mengisytiharkan dia Imam Mahdi. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan harapan dengan banyak berzikir tadi, dengan berzikir itu, moga-moga datang bantuan segera kepada mereka. Salah sedangkan tanggungjawab kita, masih kita perlu pergi bekerja untuk nak dapatkan pendapatan rezeki pada kita. Subhanallah. Hati-hati tuan-tuan. Baik. Kata ulama, semua itu perbuatan yang melulu beribadat itu merupakan keinginan, termasuk syahwat hawa nafsu yang sangat halus. Dalam perangkap ada perangkap. Iblis dia cari perangkap untuk nak perangkap, macam mana akan kisah kita baca nanti ketika mana Nabi Adam AS duduk dalam syurga. Macam mana nak goda Nabi Adam ni supaya Nabi Adam ni terkeluar daripada syurga? Macam tu. Jadi guna cara yang lain. Bagi orang alim diguna cara perangkap orang cara lain. Subhanallah. Begitulah hasutan dan cara untuk membolak-balik hati kita. Lepas tu kita kena sentiasa doa kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'ati. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati hamba, tetapkanlah hatiku ya Allah dalam keadaan dalam agamamu dan dalam beramal taat kepadamu. Wa ta'ati, untuk mentaatimu. Jadi kita baca doa lagi satu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allah tolonglah aku untuk aku ni bersyukur kepadamu. Allahumma inni ala zikrika, untuk aku mengingatimu dan bersyukur kepadamu. Tolonglah aku untuk aku ni beribadat. Elokkan ibadat aku kepadamu ya Allah. Kita minta tolong. Maka kita kena baca doa-doa ni supaya Allah tolong kita. Dan Allah Ta'ala guide pilihara kita. Maka di antara hikmah kita solat istikharah. Kebanyakan kita kata solat istikharah tu pada hajat kita ada tujuan tertentu. Kita nak buat keputusan, kita nak pilih kerja yang mana satu. Kerja yang A atau B. Dapat dua tawaran. Ataupun nak masuk ke college, masuk universiti kan, nak masuk maktab. Contoh. Ataupun kita ada dua calon, kita nak kahwin bagi orang nak minang. Calon A, orang sebelah Bukit Gantang. Calon B ni orang Kemunting. Mana satu? Dua-dua berkenan, contoh. Ataupun kita nak buat keputusan, kita minta kepada Allah petunjuk atas pekerjaan kita, temuduga kita dan sebagainya. Namun tuan-tuan, hikmah itu juga bukan sekadar kita ada keperluan masa tertentu, kita buat solat istikharah dan minta petunjuk semata itu saja. Maka kelebihannya juga kita buat istikharah sepanjang kehidupan kita sehari-harian. Karena semoga Allah Ta'ala membimbing kita dalam pekerjaan harian kita, ibadat kita, dalam keadaan kita melangkah keluar itu dilorongkan, kita diletak setiap perkara itu benda yang baik untuk kita. Benda yang baik untuk kita dan agama kita. Yang kita tak rancang satu perkara itu, tapi itu dah disusun oleh Allah untuk kita. Maka kita sentiasa minta kepada Allah istikharah petunjuk kepada kita atas pekerjaan harian kita, ibadat kita. Maka semua itu di antaranya kita sentiasa dalam lindungan lembayung Allah, di antara
hikmah istiqorah itu juga. Subhanallah. Kita tak mampu nak ukur akal kita. Akal kita kata kita ni betul. Tapi kita tak mampu nak buat keputusan yang benar. Dengan demikian, kita sentiasa berserah kepada Allah. Di antara yang lain, kalau kita tak rajin solat istiqorah contohnya. Antara yang lain tuan-tuan, kita nak keluar rumah kita. Cak sendiri juga nak keluar rumah ni, ya Allah. Kita tak keluar buta macam tu. Maka jangan sesekali kita keluar buta macam tu. Masuk buta macam mana? Keluar tak baca doa langsung. Tak baca hasbiyallahu la ilaha illallah alaihi tawakkaltu hasbiyallahu la ilaha illallah alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim ataupun bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah atau apa-apa zikir yang kita boleh baca hasbunallahu ni'mal wakil, kita tak baca langsung, kita keluar buta macam tu, tak letak terus keluar. Maka jangan tuan-tuan. Sebab nanti Allah serahkan hidup kita, kamu uruskan sendiri hidupmu. Sebab kamu tak minta tolong ke aku pun. Nak keluar rumah uruskan kerja hidup kamu tak minta tolong kepada aku. Kamu rasa kamu boleh buat semua. Kita bimbang nanti kita punya pekerjaan kita banyak yang salah dan kita akan dibiar oleh Allah. Maka akan menyebabkan termasuk pada orang-orang yang melulu nak beribadat, kita tak buat keputusan sebab kita rasa kita buat betul-betul. Dengan demikian, kita kena sentiasa mendekatkan diri kita dan berserah kepada Allah setiap hari. Nak keluar rumah nak pergi surau, baca doa. Baca doa. Boleh terjadi kita nak pergi buat amal tapi datang fitnah di tengah jalan kepada kita. Sehingga tak mana tengok orang ni. Semua-semua tu fitnah kepada kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, wa'azubillah. Allah Rabbi. Maka kita tak mampu tuan-tuan. Maka lagi dekat nak balik pada Allah, kita takut nanti kita tersasar. Kita tersilap pergi melulu beribadat. Macam saya sebut tadi, di tempat kita, kawasan yang dekat dengan kita. 9 Bukit Kantang. Ada orang buat pengajian. Tapi saya tengah tengok macam mana tempatnya, tak tahu lagi. Tapi ada laporan sampai. Bahawasanya selepas kiamat ni ada lagi, akan wujud lagi Nabi yang baru, kitab yang baru lagi. Subhanallah. Duk bincang benda yang tak ada. Duk ada Quran, duk ada ni. Akan datang satu kitab yang bahasanya ikut kepada setiap bangsa. Allah Rabbi. Ada lagi Nabi. Jika siapa-siapa buat pengakuan mengatakan ada lagi Nabi lepas Muhammad SAW, sesat namanya. Sesat. Seolah macam dia lebih pandai bahawa lepas kiamat ni Allah akan buat lagi dunia baru. Ambil lagi dunia baru. Pernah tak tuan-tuan dengar macam tu? Orang cakap. Allah Rabbi. Jadi perkataan tu dia macam terpengaruh macam filem movie tau. Macam filem movie, cerita filem. Lepas dunia ni akan datang ada dunia lain lagi. Akan diganti pula oleh satu bangsa yang baru, dunia yang baru. Allah akan buat dunia lain, wujud Nabi yang baru pula. Kitab yang baru lagi. Subhanallah. Dia terperangkap dengan akal dia. Yang bahawasanya ada dunia selepas kiamat lagi. Sedangkan Islam tidak mengajar demikian. Hati-hati. Satu orang sahabat tu, akhirnya dia berhenti. Dia kata, saya berhenti. Saya nampak pelik semacam. Tapi, jika tuan-tuan mengaji satu perkara, sampai tengah malam ke 1-2 pagi, tuan-tuan mengaji macam tu, tuan-tuan hati-hati. Cek balik. Saya tak sebut lah, tapi kena cek lah. Rujuk tanya guru lain. Jangan tak masuk sampai tuan-tuan tak mau tanya guru lain. Dan ada di antara mereka, bila mereka mengaji macam tu, mereka tak main surau lah. Sebab surau kita mengaji ni kulitnya. Dia pun diisi. Kan? Kita mengaji ni kira kita ni pangkat pra lah kita ni. Pangkat macam pra. Lepas tu pangkat degree master PhD. Allah Rabbi. Jadi lepas akan fitnah. Mereka akan jadi satu fitnah. Mereka akan bermusuh dengan kita. Mereka tak mendengar ustaz yang mengajak di masjid-masjid surau ni. Dia anggap kita ni macam tak layak lah. Label lagi tinggi. Kita ni pangkat-pangkat orang biasa-biasa saja. Subhanallah wal'azibillah. Jangan tuan-tuan terperangkap. Merasa melulu nak beribadat. Nak rasa diri itu alim cepat. Nak naik darjat makam. Allah Rabbi. Dan saya sebut dulu seperti kata ulama Syekh Ibn Athaillah rahimahullah ta'ala, beramal ibadat itu jangan berniat untuk dapatkan karamah. Jangan berniat untuk dapatkan karamah. Nak naik darjat, nak naik makam cepat. Jangan. Seolah kamu merasa kamu layak untuk dapat anugerah. Tapi beramallah dengan istiqamah. Kekalkan istiqamah kamu. Beramal itu niat kerana Allah. Dengan istiqamah itu baru datang karamah. Tuan-tuan. Baru Allah akan bagi, Allah akan buka sikit, naik darjatnya, tingkatkan kepahamannya, makrifatnya, dibuka. Bukan terus melulu naik, melonjak naik beramal. Kita tinggal dunia kita. Maka kita akan bermusuh. Semua ni pergi kerja, semua ni dunia belakang. Maka dia pun tak kerja. Maka dia akan tumpu ibadat sepenuhnya. Akhirnya,
bini pun bising marah, mana nak bayar yuran anak makan minum. Di situ dia akan mula mengimpat, minta derma, minta sedekah, minta tolong sana sini. Allah Rabbi. Islam bukan macam tu. Baik tuan-tuan. Jadi itu yang pertama. Maka keinginan yang ada tu untuk nak beribadat tu, melulu ibadat tu kata ulama termasuk syahwat, hawa nafsu yang sama. Subhanallah, halus sangat. Syaitan nak merosakkan. Tapi kalau kita nak berhijrah, nak balik kepada Allah, nak bertaubat, boleh. Tapi kena pergi pegang cara yang betul nak kita nak berubah tu. Tak salah. Boleh. Tak salah. Tapi kena eloklah. Yang kita bermusuh dengan mak bapak kita. Kita ni klaim mak bapak kita punya amal tak betul, kita yang betul. Ada. Dia pergi mengaji, akhirnya dia balik, dia komplain, condemn. Mak dia, ayah dia punya ibadat. Subhanallah, ada bergaduh macam tu. Makanya dia terasing. Dia rasa dia sudah dalam kelompok darjat yang tinggi. Hati-hati tuan-tuan. Baik. Dan sebaliknya, ini yang kedua. Sebaliknya keinginanmu untuk berusaha kasar. Berusaha sibuk pada dunia. Berusaha kasar ni maksudnya berusaha kepada perkara dunia. Sebaliknya keinginanmu untuk nak bekerja dunia, nak pulun kerja dunia. Padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan orang yang melulu ibadat tanpa usaha yang teruk. Maka keinginan yang demikian berarti menurun dari semangat dan tingkat yang tinggi. Baik. Yang kedua ni kebanyakan yang kita kena hati, termasuk saya. Ini yang kedua ni khususnya untuk kita. Yang pertama tu mungkin agak kurang. Yang keinginan golongan yang nak melulu ibadat ni, nak tinggalkan kerja dunia tu. Mungkin, tapi yang kedua ni kebanyakannya termasuk ustaz. Yang kedua ni, tonton perhati. Yang kedua ni boleh dikatakan golongan ini umumnya begitu kita, termasuk saya. Apa dia? Sebaliknya keinginanmu untuk nak bekerja, berusaha bekerja. Siang malam pagi petang kerja. Sibuk kerja kamu sungguh. Padahal Allah telah menetapkan dirimu golongan yang melulu beribadat tanpa berusaha dengan teruk. Maksudnya kita dah ada pekerjaan yang elok macam sekarang. Bila pekerjaan yang elok sampai sekarang ni, jangan kamu sampai sibuk kerja kamu, sampai kamu tak ambil peluang sehingga Allah letak kamu pekerjaan yang ada ni, peluang cerah, luas, lapang. Nak main surah pun tak siapa halang. Sepatutnya begitu. Kamu nak baca Quran banyak pun tak siapa halang. Kamu nak boleh main surah setiap 5 waktu main masjid, nak pergi mengaji kuliah, tak siapa halang. Jadi Allah dah letak kamu pada pekerjaan yang kamu tak perlu teruk pun. Cukup bulan dapat gaji, contoh. Hati-hati. Itu sudah Allah letak. Allah sediakan keperluan dunia kita tanpa kita perlu pening kepala lah. Dia punya duit pencen dia, atau dia ada kebun dia ada income pendapatan dia bulanan, duit daripada pusakanya, ada duit income tabungnya. Subhanallah. Jadi bila Allah letak kita pada keadaan kita ni, sepatutnya keadaan kita yang ada ni, Quran dah boleh baca sehari dah 3-4 juzuk sepatutnya, contoh. Kita boleh berzikir sehari dah 1000-2000. Jadi persoalannya, keadaan yang Allah letak kita yang macam ni, rezeki yang ada tak perlu kita berusaha payah. Seperti mana orang lain terpaksa kes pergi makan pagi, teruk buat kerja, pergi ke laut, teruk itu. Kita tak sampai pangkat itu. Yang sampai kita perlu duduk kerja sampai tak boleh buat apa-apa. Tidak. Kita ada pekerjaan, macam ada gaji, ada pendapatan yang baik. Demikian itu Allah letak pada kita rezeki yang seperti itu. Tapi kamu tak guna peluang untuk beribadat sepenuhnya, umpama seperti kamu sedang menurunkan semangat dari tingkat yang tinggi kepada yang lebih rendah. Maksud, rezeki terbentang luas untuk kamu makan minum. Kamu tak perlu sehati. Maka patutnya cara yang macam ni punya rezeki, cara macam ni punya kedudukan yang kita ada ni, patutnya ibadat tu kena banyak lah. Subhanallah. Yang tu kita nak kata macam mana Tuhan, ya Allah. Fabi ayyi alai rabbikum tukaziban. Nikmat Allah bagi pada kita. Kita makan, berah pun ada, duit pun ada, kenderaan rumah tangga kita, bil api, bil air. Maka ibadat kita. Quran dapat tak baca? 1 juzuk. Contoh. Zikir sehari dapat tak 5-6 ribu? Contoh. Itu tuan-tuan, kita nak jawab macam mana nanti kepada Allah. Subhanallah. Sedangkan rezeki yang sedia ada itu
sudah pun menjadikan kita tidak perlu nak teruk-teruk nak usaha kepada dunia. Sampai kita perlu bekerja sampai tak ada ibadat. Rezeki yang kita duk ada ni, peluang cerah kita tak siapa halang pun. Nak baca Quran sampai 2 juzuk, 3 juzuk, tak siapa halang pun. Ada kesempatan terbentang lu. Nak solat duha, ada siapa halang? Tak siapa halang. Nak mengkit tahajud, ada siapa halang? Tak siapa halang. Kerjaan kamu tu besok dia kerja pukul 8 contoh. Balik pukul apa? Pukul 5 ke 4 contoh. Hari Minggu cuti, satu hari cuti contoh. Sama bagi orang yang cikgu pula, dia kerja cuti pula, cuti semester, cuti panggang contoh. Bagi kita yang ada kelemahan seperti itu, bagaimana ibadat kita kepada Allah? Sedangkan keadaan yang ada itu tak perlu dia nak buat kerja, pergi buat part time lagi, cari dia punya income lebih lagi. Sedangkan keadaan yang ada itu sudah mencukupi baginya. Sehingga dia diberi oleh Allah peluang nak beramal. Jika peluang yang seperti ini kita tak guna, maka kata ulama, bererti menurun dari semangat dan tingkat yang tinggi. Himmah. Nafsu dengan himmah. Nafsu ni perasaan yang tak kuat. Keinginan yang rendah untuk beribadat. Dia malas tu banyak nafsu. Himmah ni maksudnya keinginan yang tinggi nak buat ibadat. Ada himmah. Tapi himmah yang tinggi tu, bila kita tak ambil kesempatan, kita nak melonjak untuk nak beramal, kita masih sibuk pada perkara dunia, sampai kita tak ada masa nak berzikir, nak ibadat, Quran pun tak baca. Kita sedang menurunkan darjat yang tinggi kepada darjat yang rendah. Hari-hari kita tak nampak. Allah bagi kita kesempatan. Aku dah bagi kamu harta, rezeki, masa yang panjang, luang. Tak sibuk, masa kamu senggang banyak. Sihat, walafiat, makan minum. Dah masuk Rejab, puasa sunat ada tak? Kalau tak puasa sebulan, Senin Khamis jadilah. Ada tak puasa sunat? Dah masuk Ramadan dah. Sepanjang bulan yang lalu, kamu dah tak puasa sunat, nak masuk Ramadan ni. Ni Rejab, Syakban tu ada ni. Ambillah peluang puasa sunat, beramal. Lepas mayang kita cerita pada bulan lepas pasal ibadat solat sunat. Lepas mayang wajib, bukan kalau nak balik nak pi pasang, nak pi start enjin kan, nak pi tolak apa kereta kan, nak pi korek parit kan, nak bekerja. Tak, solatlah sunat dulu. Kenapa kita kalau nak balik ke rumah kita tak dan nak solat sunat ba'diyah. Kalau nak balik, sedangkan kita makan minum disediakan, balik rumah makanan kita ada. Kenapa kita begitu? Maka itu perbuatan itu kata ulama, kamu sedang menurunkan darjatmu. Sedangkan Allah beri kamu kesempatan, peluang. Maka besok alasan apa kita nak berkata kepada Allah yang kita tak boleh buat ibadat? Sedangkan balik nanti periuk kita ada nasi, kita punya kepuk beras kita ada beras lagi. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan, kita kena istighfar setiap hari banyak ribu istighfar atau beratus-ratus istighfar minta ampun kepada Allah. Sebab kelalaian kita dalam peluang waktu diberi oleh Allah sebanyak-banyak untuk beribadat kepadanya, tapi kita tak guna peluang tu. Habis dengan kita melihat handphone kita, WhatsApp kita, Facebook kita, TikTok kita, zikir kita tak sempat nak zikir, 1000 pun tak ada. Last kali mengantuk tidur begitu ya. Allahu Akbar. Betul tuan-tuan. Maka sebab itu dah tak beramal, minta ampun pun tidak kepada Allah. Allahu Akbar. Dah kita tak beramal, minta maaf pun tidak. Dah buat salah, tak minta maaf. Dah kita ni lalai, leka, halik, banyak habis. Sedangkan Allah bagi peluang rezeki kita untuk beribadat, kita habis melulu kepada perkara dunia. Maka kesalahan kita sangat banyak. Tapi kita istighfar sehari itu tak ada. 1000 pun tak ada. Istighfar kubra ka Allahumma anta rabbi. Istighfar kubra penuh istighfar. Bulan-bulan Rejab ni digalakkan berzikir. Rabbi anfili warhamni wa tub alayya. Rabbi anfili warhamni wa tub alayya. Berzikir yang dianjurkan itu, dalam buku Makmur Syarif itu ada buku tentang istighfar Rejab. Dianjur, disusun oleh ulama. Semua tu. Kita tak guna, tak ambil kesempatan. Subhanallah. Hadirin sekalian, maka kita lalai dalam lalai, leka dalam leka, nikmat kita tenggelam. Maka kita bimbang nanti apa nak kita jawab kepada Allah. Sedangkan peluang kita beramal tu terbentang luas. Sehingga sebentang luas begitu, akhirnya yang sunat seperti itu pun kita tak mampu nak buat.
Allah. Habis masa yang panjang ni, kamu nak bagi kepada siapa? Bagi pada dunia kamu. Kamu bagi pada syaitan. Kamu bagi pada dunia kamu. Kamu tak guna peluang itu nak ibadat. Hatta nak solat sunat, qabliyah, ba'diyah, 2 rakaat pun tak mampu. Nak berzikir subhanallah, 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 1000, 2000. Tak mampu berzikir. Nak baca ilmu setiap malam, Al-Kafi atau surah-surah lain, tak mampu baca. Masa kita habis ke mana? Subhanallah. Subhanallah, tuan-tuan. Sebab tu, solat taubat yang saya sebut pada bulan yang lalu, jangan tinggal. Kena buat setiap hari. Solat taubat tu diiringkan bersama dengan solat qabliyah atau ba'diyah. Contoh seperti solat sunatan taubati, wa sunatan ba'da maghrib, rakaatain lillahi ta'ala. Allah akbar. Solat taubat. Solat sunatan taubati, wa sunatan ba'da al-isya, rakaatain lillahi ta'ala. Allah akbar. Silakan. Tuan-tuan. Solat sunatan taubati, wa sunatan ba'da zuhri, wa sunatan solat sunatan taubati, wa sunatan subhi, rakaatain lillahi ta'ala. Silakan. Jangan sebab tak buat solat taubat sebab apa? Tak makit tahajud ustaz, nak buat taubat tak makit tahajud. Kita nampak solat taubat hanya waktu tahajud saja. Waktu lain pun dia boleh gunakan solat taubat. Tetapi tahajud itu waktu yang lebih lagi lah. Kita makit buat solat tahajud, kita buat solat taubat. Silakan. Jika tak sempat juga, ambil peluang solat taubat dan bersama gabung solat sunat subuh. Ataupun solat taubat, solat sunatan taubati, sunatan duha, rakaatain ini. Ilahi ta'ala, silakan. Allah Rabbi, tuan-tuan. Maka kita bimbang bila ulama sebut begini, kesempatan yang pertama tu mungkin tak kebanyakan. Bila Allah letak kamu ni dalam perkara dunia, kamu sibuk beribadat, sedangkan kamu tu kena kerja, kena pergi makan anak bini, kena bayar bil api, bil air. Tapi kamu tinggal dunia, macam tu tak boleh lah. Itu semua satu tanda syahwat yang samar. Nak tinggalkan dunia, sedangkan Allah letak rezeki tu, jangan tinggal rezeki tu. Ambil pelan-pelan yang sama, beramal pelan-pelan. Itu yang pertama. Yang kedua ni kepada kita khususnya, Allah letak kita pada keadaan dunia kita tu tak perlu teruk buat kerja. Kebanyakannya begitu, ada ringkam, ada rezeki yang baik. Masa kita ada masa petang, malam, waktu yang lapang. Tapi Allah letak pada kita keadaan yang macam tu, tujuannya untuk kita ni untuk bersungguh-sungguh beramal ibadat kepadanya. Allah. Keinginan yang demikian bila kita tetap guna, kata ulama, itu tanda kita ni sedang diturunkan di tempat yang tinggi. Kita takut, kita tak sedar, kita sedang ditinggal oleh Allah. Kata ulama, kita ikam di sini disebut tanda hati yang mati itu bila mana? Tanda hati yang mati itu bila mana? Bila kamu tak beramal ibadat, kamu tak rasa sedih. Kamu tak rasa sedih. Dan bila kamu buat dosa, kamu tak rasa risau. Itu tanda hati itu mati. Jika dia buat dosa, kita nak kata kita tak buat dosa, kita bukan maksum. Kita pasti buat dosa. Tapi dia segera bertaubat. Dia risau, dia bimbang. Itu tanda hatinya hidup. Dan jika dia tak beramal, dia susah, dia risau, dia bimbang. Maka dia juga cuba nak beramal. Itu tanda hatinya hidup. Tapi jika dia tak beramal ibadat, dia tak bangun tahajud, dia tak baca Quran, dia tak berzikir, dia tak rasa bimbang apa-apa. Masa habis begitu, tetap malam tidur lena, esok bangkit. Habis masa begitu. Yang amalnya sedikit saja. Dia tak risau macam tu, itu tanda hati tu mati. Allah Rabbi. Tapi kita tak nampak duduk renyah senyum gitu lah, gelak gitu. Kita tak bimbang. Umur aku tambah, umur aku tambah, umur aku tambah. Kita tak tahu baki umur kita berapa, kita tak tahu. Tapi kita tak bimbang. Allah. Sebab tu kata Ustaz Syekh Zainal Asri, setiap hari itu, setiap hari. Sebab tu Nabi sebut, ingatlah kematianmu setiap hari. Bila kamu ingat kematian kamu akan bersiap sedia. Bersiap sedia untuk nak balik kepada Allah. Bila bersiap sedia, kamu akan takkan lepas peluang. Mesti beramal. Mesti beramal. Sebab nak bawa balik modal kepada Allah. Nak gunakan peluang yang ada. Supaya kita tu tak terperangkap menjadi orang yang ditipu daya oleh dunia ini. Wal'a'izubillah. Jadi yang dimuliakan Allah sekalian. Isya masuk dah. Subhanallah. Kejapnya masa. Allah Rabbi. Bukan tak boleh tengok langsung. Kita faham. Nak buka handphone ke boleh bukalah. Nak tengok TikTok ke, Facebook ke, bukalah. Tapi saya pesan selalu untuk dari saya dan juga tuan-tuan, nak tidur lagi, buat modal dulu. Saya pesan siap-siap. Sebelum saya lupa, sebelum saya tamat. Mungkin dah masa dah masuk Isya, saya pesan siap-siap. Tuan-tuan. Maksudnya, nak tutup kedai hari ni,
Bagi dapat untung dulu. Tuan, Pak Long, awal kedai tutup. Tak apalah, dapat balik modal lah. Nak tutup kedai pun dah balik modal. Gerai kita buka pukul 11, 12, kita tutup kedai. Sebab apa tutup kedai awal? Dah dapat untung dah buat modal, dapat untung balik modal. Untung sikit cukup lah. Jadi tiba-tiba awal tutup kedai, untung dapat belum? Belum dapat lagi. Habis tu kenapa? Tutup kedai. Belum dapat lagi. Bagi dapat modal baru tutup kedai. Maksudnya tuan-tuan, hari ni punya kedai kita berniaga dengan Allah, kita tidur malam ke-12 kan, ke-11 kan. Sebelum tidur untuk tamatkan hari ni punya waktu, cek kita punya modal amal kita dah ada ke belum? Untuk kita nak balik kepada Allah tidur malam ni. Pokoknya taubat aku dah buat ke belum? Hari ni pun taubat. Al-Mu' aku baca belum hari ni? Contoh. Al-Kafi baca belum? Zikir hari ni ada tak 1000? Subhanallah. Salawat ada tak 1000 hari ni? Istighfar ada tak 1000 hari ni? Itu kena bagaimana? Kau boleh cerita kita punya lalai, kita punya dosa itu cerita bab kedua. Tapi yang penting ada usaha modal. Semoga dengan demikian Allah terima amal kita. Maka bagi ada istighfarnya, bagi ada 1000. Nak tidur hari ni istighfar ada 1000. Selawat 1000. Tu perlu ada tasbih digital tu. Cari tasbih digital yang tuan-tuan boleh tekan-tekan ni. Tasbih yang macam ni dia ada kunci. Dia ada set kunci dia. Bila tuan-tuan tasbih subhanallah 1000, lock kunci. Buka pula yang baru alhamdulillah 1000. Tuan-tuan lock pula kunci dia tu. Dia tak lari lah. Tuan-tuan boleh zikir tambah-tambah. Tuan-tuan boleh susun. Supaya kita dapat bajet. Alhamdulillah dapat juga. Maksudnya hari ni punya perniagaan dengan Allah tak sia-sia langsung lah. Ada juga modal. Istighfar ada, selawat pun ada, tasbih subhanallah ada, alhamdulillah ada. Allah Rabbi, jangan sampai kita tidur hari ni, malam nak tidur, kita tak buat modal. Kita tidur lena begitu saja. Allahu Akbar. Jangan tuan-tuan. Rugi masa kita. Tu kata Allah dalam hadis kursi, hari bersumpah. Kata hari bersumpah dan satu mafhum hadis kursi, setiap hari bersumpah, sesungguhnya aku dah hari baru bagimu, kata hari. Hari ini, hari itu bersumpah. Akulah hari baru bagimu. Dan kamu tidak akan dapat bertemu denganku melainkan sampai hari kiamat nanti. Baru jumpa aku kembali. Hari ni berapa hari bulan? Contoh kita katakan 29 hari bulan 1 kan. 29 bulan 1 2023 tak jumpa dah hari ni. Nak jumpa bila hari ni punya hari ni? Hari kiamat nanti kita akan jumpa. Pada hari 29 hari bulan 1 hari itu, apa amalmu? Yang tu. Subhanallah. Maka masa tu tuan-tuan, buku amalan kita dibuka untuk dihitung, dihisap, dicatat, dihitung, untuk dihisap, untuk diberikan balasan. Jika baik, alhamdulillah. Jika tidak baik, maka bil'azibillah, maka diberi balasan neraka. Namun kita sebagai hamba yang lemah ini, yang mengharap redha rahmat Allah, kita kena berdoa. Maka saya menggabungkan doa yang diajar oleh Tuan Guru Syekh Zainal Asri dengan doa daripada Ustaz Wadi punya kuliah. Saya gabungkan lagi satu doa ataupun yang diajar doa oleh guru saya. Soal lagi. Doa apa? Doa minta kepada Allah balasan syurga, dapat bertaubat dan dapat pahala syahid dan dapat syurga Jannatul Naim. Doanya bunyi begini. Saya ulang yang macam mana tuan-tuan pun dah tahu, saya ulang balik. Tapi saya gabungkan. Tujuannya apa? Nak ambil tadi semoga selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni. Ini untuk doa kita seorang. Tuan-tuan boleh ikut. Untuk doa seorang, jadi kita doa yang ramai-ramai. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni qabla al-maut taubati wa 'inda al-maut syahadati wa ba'da al-maut jannatan wa na'ima bi ghairi hisab bi ghairi azab bi barakatil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, rezekikan kepada aku sebelum maut bertaubat kepadamu. Rezekikan kepada aku ketika maut dapat pahala syuhada, dan rezekikan kepada aku selepas maut mendapat balasan syurga Jannatul Naim bi ghairi hisab, tanpa dihisab, bi ghairi azab, tanpa diazab.
dengan berkat Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, ada yang masuk syurga tanpa hisab. Ada yang masuk syurga tanpa azab. Tetapi ada yang masuk syurga kena hisab dulu, kena azab masuk neraka dulu, baru dihantar ke syurga, singgah neraka dulu. Tuan-tuan, nak yang mana? Terus masuk syurga atau singgah dekat neraka? Tentu masuk syurga tuan kan. Tak mau singgah walaupun sekejap, seminit pun tak mau. Allah Rabbi. Tuan-tuan, terus masuk syurga. Maka doa ni bila di dunia ni lah merayu kepada Allah. Maka doa ni yang pertama Syekh Asri tunjuk, Syekh Asri sebut, Allahumma rzuqni qabla al-maut taubati wa 'inda al-maut syahadati wa ba'da al-maut jannatan wa na'ima. Tambah dengan doa yang diajak oleh Ustaz Wadi itu, bi ghairi hisab, bi ghairi azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Buku catatan ni tak buka langsung dan tak azab, terus masuk ke syurga dengan berkat Al-Mustafa Rasulullah SAW, dengan berkat kasih Allah Nabi Muhammad SAW. Maka jika kita bertawasul dengan Nabi, maka Allah tak tolak bila kita bertawasul dengan kekasihnya. Moga-moga Allah terima doa kita. Nak hitung hisab amal kita, Allah, jenuhlah kita. Nak disinggah neraka lalu dia azab baru masuk syurga, Allah Rabbi la hawla wala quwwata illa billah. Kita tak mampu. Maka ya Allah, masuklah kami ke syurgamu tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin, dengan berkat Al-Mustafa Rasulullah SAW. Tuan-tuannya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Semoga Allah berkati kita. Syarah ni kita sambung nanti pada waktu yang lapang nanti. Namun demikian, semoga sedikit mukadimah tadi menjadi kepahaman kepada kita dalam beramal kepada Allah. Maka bila Allah letak kita sebegini, maka tingkatkan amal kita. Atas dosa kita tak nafikan, tetapi jangan tinggal solat taubat, jangan tinggal solat taubat. Pesan tuan-tuan, bagi ada solat taubat, bila ditanya, dicek diri kita, last solat taubat bila tuan? Solat taubat saya tahun lepas, tak mau macam tu. Last solat taubat kita bila? Bulan lepas, tak mau macam tu. Kita nak ditanya, cek diri kita, last solat taubat bila? Baru tadi. Macam tu kita nak. Bila? Masa solat sunat ba'dah tadi. Solat taubat kita bila? Tadi baru. Alhamdulillah. Kita nak setiap hari, setiap masa. Macam tu. Semoga-moga Allah terima amal kita. Allah terima solat taubat kita. Allah Ta'ala ampun dosa kita. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim lillahi tabaraka wa ta'ala sadatana rasul ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika nabiyyika rasulika nabiyyi wa ala alihi washabihi wa sallim taslima. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بها وتواصوا بالصبر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزقنا قبل الموت توبتي وعند الموت شهادتي وبعد الموت جنة ونعيما بغير حساب بغير عذاب ببركة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan, kita mau minta maaf sebelum kita tamatkan sedikit pengumuman penting ringkas. Saya sedang membantu ada beberapa keluarga yang susah miskin.